Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa afdalus salati wa atammut taslimi ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi at-tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna ya rabbana idza syi'ta sahla. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وزدنا علما يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya hormati Tuan Imam, Tuan Bilal di jawatan kuasa masjid, seterusnya hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah. Jadi pada malam ini saya mengisi kekosongan yang ada. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila mana kita menyebut berkenaan dengan kesyukuran, maka hendaklah diketahui bahawasanya kesyukuran yang wajib itu ialah dengan kita melakukan segala yang diperintahkan oleh Allah dan meninggalkan larangannya. Sewajarnya kita sebagai hamba Allah Ta'ala bersyukur atas segala nikmat yang Allah kurniakan kepada kita. Kita dapat nikmat kesenangan hidup, harta, keluarga dan sebagainya. Dan yang lebih penting lagi adalah nikmat iman dan Islam. Yang mana nikmat iman dan Islam itu menjadi sebab kepada seseorang untuk masuk ke dalam syurga Allah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dan kita juga di Malaysia ni lah dikurniakan dengan nikmat keamanan. Sedangkan ada saudara-saudara kita di luar sana yang kehidupannya telah hilang keamanan daripada dirinya, daripada kehidupannya. Telah hilang keamanan daripada kehidupannya kerana beberapa perkara. Contohnya seperti yang berlaku di Palestin. Yang mana umat Islam kita, saudara-saudara kita, mereka dizalimi. Kalau kita hidup dalam keadaan yang tenang, pergi mengaji, pergi solat, tak ada fikir pasal nak kena bom ke, tak ada fikir ancaman bunuh, ditembak dan sebagainya. Kita boleh pergi solat, kita boleh ikuti pengajian dengan rasa tenang. Tetapi saudara-saudara kita di sana, saban hari mereka diancam dengan perkara-perkara yang boleh menyebabkan kematian. Jadi saban hari mereka melalui hari dengan kebimbangan. Namun kita berdoa kepada Allah semoga mereka dikurniakan kesabaran dan dikurniakan kemenangan. Jadi kita sebagai umat Islam, walaupun kita tak bersama mereka, jangan kita lupa untuk berdoa. Kita teruskan berdoa semoga Allah kurniakan kemenangan, kebebasan, dibebaskan. Ya, dibebaskan mereka daripada kezaliman, dikurniakan kemenangan, dan kita sumbang apa yang terdaya. Tak dapat dari sudut tenaga, kita tak berada di sana. Dari sudut kewangan, siapa yang mampu sumbang. Dan yang lebih utama lagi, jangan lupa untuk kita berdoa untuk mereka. Berdoa kepada Allah untuk saudara-saudara kita di sana. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, itu sebagai muqaddimah. Jadi sama-sama lah ya, dalam kita menikmati kehidupan di sini, jangan lupa kita dengan saudara kita di sana. Jadi pada malam ini, insya-Allah saya akan menyambung perbahasan ayat kedua daripada suratul Ikhlas, kerana sebelum ni
dalam pertemuan yang terdahulu saya sudah mula membicarakan berkaitan dengan tadabbur suratul Ikhlas. Dan ketika pertemuan yang pertama tersebut, selesai ayat yang pertama iaitu Qul huwallahu ahad. Yang maknanya ialah, katakanlah wahai Muhammad, Allah itu esa. Jadi pada malam ini insya-Allah kita pergi kepada ayat yang kedua. Allahus Samad. Apa makna Allahus Samad? Maknanya Allah tidak berhajat kepada selainnya, bahkan selainnya berhajat kepada Allah Ta'ala. Jadi As-Samad itu, As-Samad maknanya yang tidak berhajat kepada selainnya. Bahkan selainnya berhajat kepadanya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, dipahami daripada ayat yang kedua ni, Allah Ta'ala Maha berkuasa. Tidak memerlukan selainnya. Tidak mengambil manfaat daripada makhluknya. Di dalam ayat yang lain, Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la ghaniyun 'anil 'alamin. Maknanya Allah tidak berhajat kepada sekalian alam. Alamin, al-alamin di dalam ayat ini maknanya di dalam ayat ini maknanya semua perkara selain Allah. Dan semua perkara selain Allah itu adalah makhluk. Ma siwallah makhlukun. Apa yang selain Allah makhluk, yakni yang diciptakan. Wa kullu makhluqin hadithun. Dan setiap perkara yang diciptakan adalah hadith. Hadith maknanya sesuatu yang wujudnya dimulai dengan ketiadaan. Maknanya asalnya tiada, kemudian Allah Ta'ala menciptakannya dengan makna mengeluarkannya daripada ketiadaan menjadi ada. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang bersifat dengan qidam. Maknanya Allah Ta'ala wujudnya sedia ada. Tidak dimulai oleh ketiadaan. Wujud Allah tidak dimulai ketiadaan. Allah sedia ada tanpa permulaan dan tanpa pengakhiran. Jadi, berkenaan dengan ayat ni, difahami bahawasanya Allah menciptakan sekalian makhluk, tetapi Allah tidak berhajat kepada makhluknya, tidak mengambil manfaat daripada makhluknya. Allah menciptakan malaikah, Allah tidak berhajat kepada malaikah. Allah menciptakan langit, maka Allah tidak berhajat kepada langit. Allah yang menciptakan arasy, maka Allah tidak berhajat kepada arasy. Allah yang menciptakan sekalian tempat, maka Allah tidak berhajat kepada tempat. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, tak boleh kita kata Allah menciptakan malaikah untuk menjadi pembantu Allah. Ini salah. Sebab saya pernah dengar ada disebut sedemikian. Ada saya mendengar dalam dialog seorang dengan yang lain lah, dengan ada sekumpulan orang yang lain. Saya dengar dia ditanya, dia ada budak-budak lah, ditanya pada orang yang agak dewasa sikit, ditanya kenapa, dia ditanya kenapa Allah menciptakan malaikah. Lalu kata dia, cuba kamu bayangkan, ini tak betul lah ni, perkara yang tak betul yang dia sebut ni, saya nukilkan. Jadi dia kata, cuba kamu bayangkan daripada zaman dulu sampai sekarang, daripada zaman Nabi Adam sampai sekarang, berapa ramai Allah ciptakan manusia. Jadi Allah ciptakan malaikat untuk bantu Allah tadbir alam ni. Dia nak kata makhluk banyaknya, jadi Allah ciptakan malaikat untuk bantu Allah mentadbir alam ini. Ini tak benar. Kerana kita dah sebut Allah Ta'ala berfirman, Inna Allah la ghaniyun 'anil 'alamin. Jadi ayat ni jelas menyatakan bahawasanya Allah tidak berhajat kepada sekalian alam. Tapi kalau kita kata Allah menciptakan pembantu,
itu maknanya Allah berhajat kepada selainnya untuk dibantu. Ini tidak benar. Tetapi Allah menciptakan malaikah untuk menzahirkan kekuasaannya, bukan untuk mengambil manfaat, bukan untuk dijadikan sebagai pembantu. Tetapi kata para ulama adalah untuk menzahirkan kekuasaannya. Demikian juga Arash. Allah menciptakan Arash bukan untuk mengambil manfaat daripada Arash, menjadikannya sebagai tempat untuk Allah menetap. Tidak ya. Allah tak mengambil manfaat daripada makhluk. Tetapi Allah menciptakan Arash untuk Allah menzahirkan kekuasaannya. Arash ni makhluk yang paling besar sekali. Ya. Dalam hadis, sabit dalam hadis bahawasanya Arash ni nak dibandingkan dengan langit. Langit ni dah besar kan. Mana-mana kita pergi pun langit ada. Tetapi Arash ni nak dibandingkan dengan langit, ibarat Arash tu adalah padang pasir dan langit tu silap. Dia ada 3 yang dalam hadis tersebut. Mula langit ni kita tengok besar dah. Bandingan langit dengan Al-Kursi. Al-Kursi ni makhluk Allah. Kita tak tahu macam mana rupanya, wallahu alam, tapi ada makhluk Allah yang namanya Al-Kursi. Tapi bukan kursi yang ni macam yang kita duduk ni. Tapi makhluknya nama Al-Kursi. Jadi disebut dalam hadis bahawasanya besarnya Al-Kursi ni ibarat Al-Kursi ni padang pasir. Langit tu ibarat cincin yang berada di padang pasir. Bayanglah, langit yang besar ni nak dibandingkan dengan Al-Kursi, sekecil itu je langit tu. Al-Kursi ibarat padang pasir. Al-Kursi ibarat padang pasir. Langit tu ibarat cincin. Adapun Al-Kursi dibandingkan dengan Arash, Al-Kursi tu pula yang ibarat, dianya ibarat cincin. Arash tu dinisbahkan dengan Al-Kursi tadi. Arash ibarat padang pasir. Ibarat padang pasir. Besarnya Arash. Jadi Allah Ta'ala menciptakan Arash bukan untuk Allah mengambil manfaat daripadanya, menjadikannya sebagai tempat bagi zatnya, mengambilnya sebagai tempat untuk Allah menetap. Tidak. Tetapi sebagaimana yang disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, sebagaimana yang dinukilkan oleh Al-Imam Abu Mansur Al-Baghdadi di dalam kitabnya Al-Farqu Bainal Firaq. Kata beliau, innallaha khalaqal arsh idharan liqudratih lam yattakhidhu makanan lidzatih. Maknanya sesungguhnya Allah Ta'ala menciptakan Arash untuk menzahirkan kekuasaannya, bukan untuk mengambilnya sebagai tempat bagi zatnya. Ni apa yang disebutkan oleh Sayyidina Ali radhiyallahu an, dinukilkan oleh Imam Abu Mansur Al-Baghdadi, imam besar Ahli Sunnah wal Jamaah. Jadi jelas di sini Allah tidak mengambil manfaat daripada makhluknya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, jika ada nas ayat Al-Quran atau hadis yang zahir maknanya seolah-olah menunjukkan bahawasanya Allah mengambil manfaat daripada makhluknya, maka tak boleh berpegang kepada zahirnya. Ini yang ulama sebutkan. Tidak boleh berpegang kepada zahir. Contohnya ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, yang maknanya yang ulama sebut maknanya adalah Allah Ta'ala menguasai Arash. Adapun sebahagian orang dia ambil zahirnya, dia kata maknanya Allah bersemayam di atas Arash, maknanya Allah berada di atas, Arash tu di bawah. Sebahagian orang dia berpegang dengan literal ayat ini. Sedangkan para ulama telah sebutkan istawa tidak boleh dimaknai dengan makna yang tidak layak bagi Allah.
Kalau kita tengok dalam kamus bahasa Melayu, tengok dalam kamus. Apa makna bersemayam? Bersemayam maknanya dia ada beberapa makna. Dia ada beberapa makna. Makna dia duduk, menetap, apa. Tapi makna daripada bersemayam itu tak layak dinisbahkan kepada Allah. Kerana makna bersemayam ni, dia adalah makna dia pendek katalah. Dia jenis daripada jenis-jenis duduk lah. Dia dalam kategori duduk juga. Dan duduk tu pun sendiri tidak mengandungi makna yang layak bagi Allah. Boleh tengok dalam kamus Dewan Bahasa juga. Duduk apa maknanya? Antara dia menetap. Antaranya ialah yang saya buat ni lah. Duduk atas kursi. Jadi semua makna-makna yang ada daripada duduk, itu semuanya tak layak dinisbahkan kepada Allah. Bila kita kata duduk di atas sesuatu. Duduk di atas sesuatu. Sebab ada orang kata makna daripada istawa alal arsh boleh difahami sebagai duduk di atas arsh. Tapi kita kata ini tak benar. Kerana istawa dalam bahasa Arab ada 15 makna. Ada 15 makna. Dan duduk bersemayam itu sebahagian makna daripada makna-makna istawa. Boleh tengok dalam kamus bahasa Arab. Istawa ada 15 makna. Dan antara makna lain istawa lagi, lurus. Itu sebab imam sebelum solat, kadang-kadang imam sebut istawu sufufakum. Luruskan soft-soft kamu. Boleh juga datang dengan makna masak. Kadang orang Arab dia disebut halis tawat ta'am, maknanya adakah makanan telah masak? Boleh juga. Jadi istawa ni banyak makna. Jadi bila satu perkataan tu dia banyak makna, ulama kata itu adalah nas mutasyabihat. Ayat mutasyabihah. Jadi ayat mutasyabihat dia ada lebih daripada satu makna. Jadi tak boleh kita mengambil makna yang layak, tak boleh kita mengambil makna yang tak layak bagi Allah. Sedangkan ada makna yang layak. Apa makna yang layak bagi Allah dari makna istawa? Antaranya ialah istaula, iaitu maknanya menguasai. Menguasai. Jadi makna daripada ini yang ulama sebutkan, itu sebab ada ulama dia takwilkan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa itu dengan makna Allah Taala menguasai arasy. Kerana memang tabit dari sudut bahasa, ya, kalau kita rujuk dalam kamus dan kamus bahasa Arab, salah satu daripada makna-makna istawa adalah menguasai. Selain daripada julus, duduk. Jadi saya sebut tadi masak lagi, makna dia lurus. Jadi makna dia dalam istawa ni ada makna yang layak bagi Allah, ada makna yang tidak. Jadi ulama kata tak boleh kita memilih makna yang tidak layak. Ada setengah orang dia terjemah kan, dia ambil literal, dia pilih makna yang tak layak. Dia kata ini dalil bahawasanya Allah duduk atas arasy, atau dia kata ini dalil bahawasanya Allah istiqrar, menetap di atas arasy. Ini tak benar. Kerana kalau dia menterjemahkan yang sedemikian, dia mentakwilkan dengan yang sedemikian, memaknai istawa dengan makna duduk atau menetap, ini menyalahi ayat yang lain. Ayat muhkamat, Allah berfirman, laisa kamitslihi syai'. Tiada sesuatu yang menyerupai Allah. Sedangkan kalau kita kata Allah menetap. Menetap maknanya dah serupa dengan makhluk. Kerana berhajat kepada tempat. Kalau kita kata duduk, duduk pun sama. Duduk ni tak datang maknanya melainkan menunjukkan kepada pelakunya adalah benda berjerim. Ya, benda berjerim. Contohnya kalau saya kata saya duduk atas kerusi. Difahami maknanya duduk tu jisim saya bertemu dengan jisim yang lain. Dengan jisim sesuatu yang lain, dan jisim saya yang bertemu tu mestilah bahagian bawah. Maknanya kalau orang tu kata Allah duduk, secara tak langsung dia memaknai Allah dengan makna jirim, yang mana Allah bertemu dengan jirim yang lain, dan yang bertemu tu adalah bahagian bawahnya. Jadi ini tak sah. Sebab itu duduk, kalau saya
atas kursi ni saya tonggengkan kepala, orang tak panggil duduk walaupun bertemu dengan kursi. Kerana duduk ni ada istilah dia sendiri, makna dia sendiri. Dia mesti yang bahagian bawah tu yang bertemu, bahagian bawah kita yang bertemu, baru dipanggil duduk. Kalau kita temukan kepala, orang tak panggil duduk. Jadi dia istilah tu sendiri, ya, duduk tu sendiri maknanya telah menunjuk kepada pelakunya adalah benda berjirim. Sedangkan Allah Ta'ala yang menciptakan jirim. Maka Allah tidak menyerupai makhluknya. Allah bukan jirim. Okay, baik. Jadi, perkataan ayat yang kita sebut tadi, yang disebut sebagai ayat mutasyabihat, yang mengandungi lebih daripada satu makna. Jadi ulama kata, tak boleh kita ambil makna yang tidak layak. Sedangkan dia ada lebih dari satu makna dan ada makna yang layak bagi Allah. Jadi kita pilih, ya, ulama dia pilih makna yang layak bagi Allah, iaitu Allah menguasai arasy. Dan ini tidak bercanggah dengan firman Allah yang lain. Sememangnya Allah menguasai segala tiap-tiap sesuatu, termasuklah arasy. Allah Ta'ala berfirman, Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah Maha berkuasa ke atas segala tiap-tiap sesuatu. Dan sesuatu itu termasuklah arasy. Jadi tak bercanggah dengan firman Allah yang lain. Juga tidak menyamakan Allah dengan makhluk yang menyalahi ayat muhkamat yang kita sebutkan tadi. Jadi ini sebahagian ulama, ya, ahli sunnah mengambil pendekatan takwil, atau kita kata takwil ijmali, takwil tafsili, maknanya dia spesifikkan makna dia. Jadi mereka memanainya dengan makna menguasai. Adapun sebahagian ulama ahli sunnah yang lain, mereka mengambil pendekatan tafwid ataupun kita panggil takwil ijmali, takwil secara general, atau tafwid. Maknanya apa? Dia menyerahkan maknanya kepada Allah. Contohnya, dia kata, okey, aku mengimani apa yang aku mengimani sebagaimana yang disebut, sebagaimana yang terkandung dalam firman, sebagaimana yang terkandung dalam Al-Quran, aku mengimaninya. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tanpa aku memperdalamkan maknanya. Dan dalam masa yang sama, aku beriktikad bahawasanya Allah tidak sama dengan makhluk. Aku beriktikad bahawasanya apa makna daripada ayat tersebut adalah datang dengan makna yang layak bagi Allah, ya, tanpa dia memperdalam maknanya. Jadi itu pendekatan ulama ahli sunnah. Tapi tak ada ulama ahli sunnah yang ambil pendekatan, dia pergi ambil zahir dia yang tak layak bagi Allah. Contohnya duduk ke, menetap ke. Kemudian dia kata ini makna daripada ayat tersebut. Ini tak benar. Jadi dua pendekatan ni sama ada tafwid ataupun takwil ijmali. Kita kata tafwid iaitu menyerahkan makna dia. Dia tak memperdalamkan maknanya lah. Dia kata aku beriman dengan apa yang Allah firman. Apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, aku beriman. Termasuklah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, tanpa aku memperdalam maknanya. Tapi aku yakin maknanya layak bagi Allah, tak datang makna yang tak datang daripadanya makna yang tidak layak. Adapun yang kedua, ulama yang kedua ambil pendekatan berdasarkan kaedah bahasa, ya, dan juga meraihkan, maksudnya ayat yang lain, jadi ditakwilkan menguasai. Okey, jadi ya, dalam perkara ini telah disebutkan, Al-Imam An-Nawawi disebutkan madhabani, ya, dalam berinteraksi dengan nas mutasyabihat ni ada dua madhab. Yang pertama yang kita sebut, yang saya sebut tadi, iaitu tafwid, menyerahkan makna, atau sebahagian mereka menyebut sebagai takwil ijmali, takwil, bentuk takwil juga kerana dia tak mengambil makna zahir dia. Dia anggap sebagai bentuk takwil tapi takwil secara general. Jadi Imam Nawawi kata, yang pertama, al-imanu bihi min ghairi khawdin fi min ghairi khawdin fi ma'nahu ma'atiqadin anna Allah Ta'ala laisa kamithlihi syai' wa tanzihihi an simatil makhluqat.
Maknanya, ini macam mana nak berinteraksi dengan ayat mutasyabihat ya? Dengan nas mutasyabihat ni. Jadi Imam Nawawi kata, dalam dia mensyarahkan hadis mutasyabihat, jadi dia sebutkan macam mana nak berinteraksi. Jadi dia kata, yang pertama ialah beriman. Ini pendekatan ulama ahli sunnah lah, maksudnya yang dia sebutkan ni. Yang pertama beriman dengan ayat tersebut, dengan nas tersebut, beriman dengan nas tersebut tanpa memperdalam maknanya, beserta dengan i'tiqad bahawasanya Allah tiada yang menyerupainya. Dan mensucikan Allah dari sebarang penyerupaan dan mensucikan Allah dari sebarang sifat-sifat makhluk. Yang kedua kata beliau, ta'wiluhu bima yaliqu bih. Mentakwilkannya dengan apa yang layak bagi Allah. Jadi yang pertama tadi, dia serahkan makna pada Allah, dia tidak memperdalamkan maknanya. Dia beriman ya, dia beriman dengan apa yang datang dalam Al-Quran tanpa memperdalam maknanya, dengan keyakinan dia bahawasanya Allah tidak bersifat dengan sifat makhluk. Yang kedua pula, mengambil pendekatan takwil dengan apa yang layak bagi Allah. Itulah dia, kalau dalam konteks ayat yang kita sebutkan tadi, jadi ditakwillah sebagai menguasai. Jadi kena faham ni. Jadi tak boleh ya, tertolaklah mereka yang mengatakan, tertolaklah pandangan mereka yang mengatakan bahawasanya Allah menetap di atas arasy ataupun Allah duduk di atas arasy, kerana ini tak ada disebut oleh mana-mana nas. Tak ada nas yang sebut Allah duduk ke, Allah menetap ke, tak ada. Yang ayat tadi istawa tu tak boleh dimaknai dengan duduk. Kita dah sebutkan tadi. Okay, jadi jelas ya. Okay, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, bila kita sebut tadi tentang ayat Allahus Samad, maknanya Allah tidak berhajat kepada selainnya. Jadi apa-apa makna yang membawa kepada maksud bahawasanya Allah berhajat kepada selainnya atau mengambil manfaat daripada selainnya, maka kita nafikan daripada Allah Ta'ala. Dan ya, bila kita sebut juga tentang ayat ni, maknanya difahami juga daripada ayat ni bahawasanya Allah Ta'ala bukanlah arad. Kenapa arad ni? Arad ni adalah sifat makhluk. Allah bukan sifat seperti makhluk lah. Sifat makhluk ni dipanggil arad. Jadi Allah adalah zat, bukannya sifat. Allah adalah zat yang bersifat. Adapun kalau kita makhluk, ya, sifat makhluk adalah arad, maknanya dia sesuatu yang wujudnya berhajat kepada selainnya. Contohnya warna coklat pada meja ni. Warna coklat pada meja ni, dia tak wujud melainkan dengan dia menumpang pada zat selainnya. Begitu juga sifat yang lain seperti masin. Masin tu dia wujud, tapi dia tak wujud melainkan dengan dia menumpang pada zat selainnya seperti zat garam. Begitu juga manis. Manis dia wujud, tapi wujudnya itu dia tak wujud melainkan dengan dia menumpang pada zat selainnya. Antaranya ialah gula. Sekarang ni ada stevia. Manis dia menumpang juga pada stevia, pada gula. Jadi bila kita sebut Allah Ta'ala tidak berhajat kepada selainnya, jadi ulama kata termasuklah maknanya bahawasanya Allah bukanlah sifat, tetapi Allah adalah zat. Kerana sifat adalah sesuatu yang dia berhajat kepada selainnya untuk dia menumpang. Adapun Allah adalah zat yang bersifat. Jadi sebab itu kita tak kata Allah tu adalah quwwah, tetapi quwwah ni maknanya kekuatan. Allah bukan kekuatan, tetapi Allah Dzul Quwwah. Allah adalah yang memiliki kekuatan, yang memiliki kekuasaan. Kita kata Allah adalah Dzul Quwwah, yang memiliki kekuasaan. Bukannya Allah tu quwwah. Quwwah ni maknanya sifat. Allah bukan sifat, tetapi zat yang bersifat. Itu sebab kita sebut, ya, bila kita sebut Allah Al-Qawi, maknanya Allah adalah yang bersifat dengan quwwah.
Bukannya Allah tu kuah, tu kena faham. Kuah ni maksudnya kekuasaan. Dan selain itu, ya kata para ulama lagi, bila kita menyebut tentang bahawasanya Allah Ta'ala tidak berhajat kepada selainnya, maknanya kewujudan Allah Ta'ala itu bukan dengan diciptakan oleh selainnya. Seperti mana makhluk. Makhluk, kita berhajat kepada selainnya. Kita nak wujud, nak jadi wujud tu, kena ada yang menciptakannya. Adapun Allah, kita dah sebut awal tadi, Allah bersifat dengan qidam, sedia ada tanpa permulaan, maka Allah tidak diciptakan. Allah tidak diciptakan. Kalau kita kata Allah Ta'ala diciptakan, maknanya lemahlah Allah. Kerana Allah berhajat kepada selainnya. Allah tidak diciptakan, juga tiada permulaan baginya. Jangan pula difahami bila dikata Allah tidak diciptakan, lalu dia pun faham Allah tu terjadi sendiri. Tidak. Kita sebut Allah bukannya perkara yang asalnya tak ada kemudian jadi ada. Tetapi Allah sedia ada. Sedia ada tanpa permulaan dan tanpa pengakhiran. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, di sini difahami ya, daripada ayat yang kedua ni, Allah Ta'ala tidak berhajat kepada selainnya, bahkan selainnya lah berhajat kepada Allah Ta'ala. Okay, jadi selesai ayat yang kedua. Ada masa lagi. Jadi masuk kepada perbahasan ayat yang ketiga pula. Lam yalid wa lam yulad. Maknanya Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, difahami daripada ayat yang ketiga ni, bahawasanya Allah Ta'ala tidak dilahirkan. Allah Ta'ala tidak melahirkan. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Dan selain daripada itu juga, kata para ulama, ayat yang ketiga ni juga mengandungi makna bahawasanya Allah bukan jisim. Kerana ayat ni juga, selain daripada kita sebutkan tadi, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan, ayat ni juga memberi faham bahawasanya Allah adalah sesuatu yang tidak berpisah, yang tidak bersifat dengan bergabung dan berpisah dengan sesuatu yang lain. Jadi ulama kata, ayat dipahami daripada ayat ni juga bahawasanya Allah tidak bersifat dengan sifat bergabung dan berpisah dengan sesuatu yang lain. Kenapa? Kerana beranak ni, kita kata beranak, maknanya dia bergabung dengan sesuatu. Dia bergabung dengan sesuatu, kemudian lahir, maknanya berpisah daripadanya sesuatu. Allah Ta'ala bukan jirim, bukan jisim. Maka Allah tidak bersifat dengan sifat bergabung dengan sesuatu dan berpisah dengan sesuatu yang lain. Kerana kita dah sebut, itu adalah sifat jisim, sifat jirim. Yang mana sifat jisim dan sifat jirim ni adalah sifat dia boleh menerima bahagi. Maknanya boleh dipisah-pisahkan. Boleh dipisah-pisahkan. Kerana itu, ya, bila kita sebut jisim, kata ulama, makna jisim itu adalah sesuatu yang dia menerima bahagi. Contohnya, botol ni. Botol ni kita kata dia benda berjisim. Dia menerima bahagi, boleh dikecilkan, dia punya zat dia ni boleh dikecilkan. Maksudnya dipisah-pisahkan, dicerai-ceraikan, dijuzuk-juzukkan. Itu sifat jisim. Meja ni, diri kita pun jisim. Kerana diri kita ni menerima sifat bergabung dan berpisah.
kita boleh digabungkan, bersambung dan boleh berpisah daripada kita. Jadi ternafilah ya dakwaan sebahagian golongan. Ada golongan yang mereka mengatakan bahawasanya Allah Ta'ala Allah Ta'ala ada cahaya dan kemudian cahaya itu terpisah daripadanya. Terpisah daripadanya. Ni ada sebahagian mereka yang bawa pandangan sedemikian, yang mengatakan bahawasanya Nur Muhammad dicipta daripada zat Allah, iaitu daripada bahagian daripada Allah, iaitu cahaya. Cahaya yang keluar daripada Allah. Kemudian berpisah bahagian itu, terjadilah Nur Muhammad. Jadi ini tak benar. Walaupun ada ulama ahli sunnah yang sebutkan tentang Nur Muhammad ni, tetapi bukan dengan makna yang kita sebutkan tadi. Bukan dengan makna bahawasanya Nur Muhammad dia terjadi melalui perpisahan dengan cahaya tu daripada zat Allah. Sebab ada yang berfahaman sedemikian. Mereka berfahaman bahawasanya Allah tu ada bagi dia cahaya. Kemudian terpisah cahaya tu, dipisahkan cahaya daripada zat Allah tu, dijadikan Nur Muhammad. Ini tak tepat. Ulama kata ini kalau siapa yang berfahaman sedemikian, maka jelas bahawasanya pandangan ini bukan daripada pandangan umat Islam. Kerana Allah tidak bersifat dengan sifat makhluk, berpisah daripadanya sesuatu. Adapun ulama yang menyebutkan tentang Nur Muhammad, bukan menyebutkan bahawasanya Nur Muhammad itu tercipta daripada juzuk Allah, sebagaimana sebahagian golongan sesat. Dia macam-macam golongan sesat dengan walaupun mereka mengaku Muslim, tapi bawa fahaman yang tak benar. Contoh yang baru-baru ni ada mereka yang bawa fahaman kata mereka sebut Allah adalah Muhammad dan Muhammad adalah Allah. Kita tengok ada baru-baru ni viral. Seorang-seorang ada yang berkumpulan, mereka isytiharkan. Mereka kata, kami percaya bahawasanya Allah adalah Muhammad dan Muhammad adalah Allah. Ramai tu. Mereka rakamkan, kemudian mereka sebarkan. Beranilah mereka sebab mereka dah tak ada dekat geng-geng dia orang tu, dah pergi ke New Zealand. Tak ada kat Malaysia ni. Itu sebab berani dia buat isytiharkan pegangan dia tu secara terang-terangan. Jadi perkara ni tidak benar. Okay, baik, jadi jelas ya. Ayat yang kedua ni menafikan bahawasanya Allah Ta'ala beranak dan diperanakkan, dan kata ulama menafikan juga bahawasanya Allah bersifat dengan sifat jisim, iaitu bergabung dan berpisah daripadanya sesuatu. Ni ayat yang ketiga. Jadi selesai ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. 20 minit. Okay, baik. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sekarang kita masuklah ayat keempat. Ayat yang keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Maknanya dan tidak ada sesuatu pun yang serupa dengannya. Selain daripada firman Allah Ta'ala di dalam suratul Ikhlas, ada ayat lain yang hampir sama maknanya, yang lebih kurang maknanya, iaitu ayat laisa kamitslihi syai'. Maknanya tiada sesuatu yang menyerupai Allah. Jadi bila kita kata tiada sesuatu yang menyerupai Allah, maknanya Allah Ta'ala Maha suci dari sebarang penyentuhan dengan makhluknya. Dari segenap aspek, sama ada dari sudut zatnya, sifatnya, mahupun perbuatannya. Zat Allah dengan makna haqiqatullah. Itu kata para ulama. Bukan dengan makna jisim atau batang tubuh seperti kita makhluk. Tapi dengan makna hakikat Allah. Tiada yang mengetahui hakikat Allah melainkan Allah. Sifat pula, bila kita sebut sifat Allah itu dengan makna perkara yang sabit pada zat Allah, dan perbuatan Allah itu dengan makna penciptaan. Maknanya Allah menciptakan sesuatu, mengeluarkannya daripada tiada menjadi ada. Itulah yang dimaksudkan dengan perbuatan Allah. Jadi zat Allah, makhluk tak sama dengan zat Allah. Zat Allah tak sama dengan zat makhluk. Jadi tak boleh kata Allah Ta'ala bersifat dengan bergabung dengan selainnya. Kerana ada fahaman yang mengatakan
Bila makhluk ni sampai kepada maqam yang tinggi, Allah menyerap ke dalam diri hambanya. Ini tak benar. Kerana kalau kita sebut sedemikian, ini menjadikan Allah seumpama roh yang sifatnya bersatu dengan sesuatu, bergabung dengan sesuatu, iaitu jasad, bersatu dengan jasad. Dan sifat Allah, kita kata tak ada makhluk yang bersifat sebagaimana sifat Allah. Allah bersifat dengan qidam. Jadi ternafilah dakwaan sebahagian golongan falsafah yang sesat yang mengatakan bahawasanya alam ulwi, iaitu alam yang di atas tu sedia ada tanpa permulaan sebagaimana sedia adanya Tuhan. Dan yang terakhir, kita kata tak ada makhluk yang menyerupai perbuatan Allah, iaitu sebagaimana perbuatan dengan makna menciptakan sesuatu daripada tiada menjadi ada. Makhluk tak berupaya. Hanya Allah Ta'ala sahaja yang berkuasa mengadakan sesuatu yang tiada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, selesai ayat yang keempat, selesailah perbahasan berkaitan dengan tadabbur suratul Ikhlas. Jadi itu saja untuk malam ni. Mudah-mudahan kita dapat mengambil manfaat daripada apa yang disebutkan tadi, sama-sama diri saya dan diri tuan-tuan dan puan-puan. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم اللهم افتح علينا أبواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. الله الحمد لله لا إله إلا الله الله أكبر ولا حول. اللهم صل على سيدنا. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا